Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih kepada Puan Alia, Encik Audi daripada bahagian media, Yayasan Basmi Kemiskinan dan juga keseluruhan Alpa, terutama yang berbahagia Datuk dan semua Alpa-Alpa yang kita kasihi. Terima kasih dan selamat pagi. Pagi ini saya berada di Ladang Cili Merah, Gesir. Hari ini tugasan prihatin Group of Companies ya. Dan juga saya ada juga bersama kita daripada AKYBK, Koperasi Kasih yang turut sama. Tapi hari ini cili dia tak berapa banyak merah. Dia separuh-separuh merah, jadi kita agak relax a bit lah hari ini. Dan insyaAllah akan bertambah agaknya hasilnya esok sebab nampaknya esok mungkin banyaklah yang akan dapat dikutip. Hari ini saya ingin bercakap sedikit, sharing dengan semua sahabat YBK, Alpa dan juga kaki tangan, mungkin ada sukarelawan, saya tak tahu, kita ada jemput-jemput juga kawan-kawan kita untuk hadir bersama. Kita akan menyentuh sedikit berkenaan reflection. Okay. Reflection ni kalau dalam bahasa Melayu dia kata, saya tengok dia punya translation ialah pantulan ataupun reflex ataupun benda yang kita melihat semula. Jadi untuk hari ini saya bercakap secara general ya, secara general. Perkara pertama yang kita perlu melihat dalam episod kehidupan kita, seperti mana yang kita tahu, kita berperingkat-peringkat dari umur kita bawah 12 tahun, atas 12 tahun, kemudian kita remaja, selepas remaja kita pula peringkat belia, lepas belia kita akan peringkat yang muda, kemudian kita akan peringkat yang lebih matang dan kemudian kita akan melalui episod peringkat-peringkat umur dalam kehidupan kita. Ada yang sekarang umurnya mungkin 18 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun dan seterusnya. Setiap laluan episod kita tu, ya, kita akan merasai bagaimana perubahan-perubahan yang kita lalui. Ya, dari mungkin kita tidak mempunyai apa-apa kelebihan ataupun tidak mempunyai tenaga skill ataupun kita tidak mempunyai pengalaman. Kita akan merasai apa yang kita lalui itu dan kalau kita mahu melihat apa yang kita lalui itu dan kita catat apa yang kita lalui itu, kita boleh buat measurement diri kita. Measurement diri kita daripada peringkat, kalau kita boleh ada graf, kita akan buat measurement diri kita daripada sini ke sini macam mana, daripada sini macam ni macam mana dan daripada sini ke sini macam mana. Jadi pengalaman diri kita tu akan menjadikan kita manusia yang lebih baik, lebih bersifat menyeluruh dan kalau boleh mungkin kita cuba menjadikan diri kita sesempurna mungkin ya. Mungkin manusia tidak boleh menjadi sempurna melainkan Nabi Muhammad SAW, namun kita berupaya untuk menjadi diri kita sempurna ikut apa yang kita rasa. Ya. Jadi elok kalau kita melihat secara perspektif diri kita, kita look back, refleksi diri kita, kita tengok macam mana perubahan-perubahan yang kita ada dan bagaimana kita nak jadi sustainable. Sustainable dengan perubahan yang baik. Baik itu maknanya perubahan yang memberikan kita kecemerlangan, memberikan kita lebih baik dalam kehidupan kita. Apa yang kita nak achieve supaya target hidup kita tu kita capai. Contoh, bila kita dah masuk belajar, kita dah lepas SPM, lepas tu kita nak masuk universiti,
Dan kita akan rasa diri kita, okay, what do we want to achieve bahasa universiti, dan kita akan buat planning hidup kita. Planning kita hidup kita tu kita akan cuba capai, contoh aku nak capai untuk situasi begini, pada umur aku 30 tahun aku akan mempunyai kereta sendiri, rumah sendiri. Dan kemudian aku akan mempunyai anak, achievement aku nak ada 5 anak. Umur aku 30, I nak ada 5 anak. Maknanya I kena kahwin umur berapa untuk dapatkan anak I 5 pada umur 30 tahun. Dan kemudian mungkin umur 45 tahun aku nak ada cucu. Macam mana cucu yang aku nak, laki, perempuan dan sebagainya. Kemudian selepas tu bagaimana kita nak menerima nak buat rumah, 1 rumah, atau kita nak ada 2 rumah, atau kita nak ada 3 rumah, atau kita nak ada kereta. Kita kata kereta kita mungkin kancil, kemudian kita akan nak naik ke Proton, lepas Proton mungkin kita nak cari apa tu Audi atau BMW, kemudian kita nak pergi Mercedes, kemudian kita nak pergi apa. Lepas tu dah, bila dah berumur, kita dah tak nak pakai kereta luxury lagi, kita nak pula kereta yang boleh masuk ke ladang. Jadi jadi peringkat umur kita ni dia kan kita punya ourself ni, dia kita boleh measure diri kita. Sama ada kita punya nafsu tu kekal mengembang, nak, ataupun kita akan mellow down sampai satu peringkat kata, okay, I have everything, so now I nak contribute myself to apa. Jadi, so how kita nak reflect diri kita supaya kita menjadi orang yang lebih baik. Maknanya, 1, 2, 3, kita fikir, kita buat graf sendiri, graf diri kita, cara kita. Kita tak payah tengok orang lain, kita tengok diri kita je. Macam mana kita dulu berpakaian. Dulu kita mungkin gorenggo, kita pakai tudung separuh je kan Alia? Tudung separuh je, okay? Mungkin tudung silang aja kan? Dulu kita boleh pakai tight jeans, masuk dalam perut, dalam baju apa boleh tuck in. Tapi sekarang tuck in tak jadi. Kenapa? Sebab tak jadi, tak boleh tuck in. So we need to cover ourselves. Why? So jadi kita kena lihat dari perspektif diri kita, bagaimana kita nak melihat diri kita, perubahan-perubahan dalam diri kita tu daripada 1 peringkat, ke 2 peringkat, ke 3 peringkat, ke 4 peringkat, dan sampai kita satu tahap yang menjadikan diri kita lebih ada kelebihan daripada orang lain. So jadi bukan kita nak berlumba untuk menjadikan kita I'm better person, I'm best, I'm this, I'm that. No. But it's for our self-satisfaction. Self-satisfaction ni kita rasa, aku masih lagi tak cukup lah buat ni. Aku lagi masih tak cukup lah. Aku reflect diri dulu. Aku suka buat kerja sekerat jalan. Maksudnya buat kerja-kerja kita letak lek. Kejap lagi lah, petang kan buat lek. Lepas tu kan lupa. Kan besok kan kena buat lagi. So kita kena look at ourselves. What do we do? Kita suka okay, lepas ni kita kata okay, kejap lagi sekarang lah buat, kejap lagi kan lah masak, kejap lagi kan lah itu, kejap. Percayalah, bila kita kata kejap lagi tu memang 100% kita lupa apa yang kita nak buat tu. Because satu, kita manusia, kita mudah lupa. Okay, even though benda tu selalu sejadi rutin, jadi rutin, tapi kita akan lupa bila kita tak fokus. That's why ourselves, we need to measure diri kita ni. Bukan kita measure kita punya berat badan je. Okay, berat badan, bangun pagi kita tengok measurement. Alamak, naik 1 kilo. Aduh, macam ni, hari ni tak payah makan, hari ni tak payah makan. Tapi datang dekat sini, pizza siapkan nasi lemak macam mana? Sambal paru pula tu. Lebih sambal, how? Then your measurement tadi tu yang 1 kilo, datang kat Gresik you naik 2 kilo. So basically, kita sendiri kena control diri kita. How kita nak control diri kita supaya kita boleh reflect diri kita. What do we know? What do we want to do? Jadi, kalau kita lihat, maybe Audi boleh masukkan the PDF. If you can, kita just run through. Ini saya dapat bila saya check internet apa nak bercakap berkenaan dengan self, tapi dia dalam bahasa Inggeris ya. Sebab banyak cerita ataupun banyak knowledge yang ada dekat internet tu yang dalam berbahasa Inggeris. Jadi that's why
knowledge is power. Bahasa Inggeris kita akan lebih baik jika kita dapat menguasai bahasa tersebut. Okay, next. Dia kata dekat sini, what is self-reflection? Apakah self-reflection tu? Kita kena melihat kita punya thoughts kita, emosi kita, decision kita, sikap kita, behavior kita. So, sekebanyakan kita ni kita boleh membuat self-reflection ni. Dan bagaimana kita nak secara period melihat dan kita cuba handle dan cuba kita buat better decision dengan apa yang kita dah melihat semula. Next. Kemudian kita juga dia kata it's good for us to learn from past mistake. Kesilapan kita yang lepas tu kita boleh lihat dan kita boleh belajar bagaimana kita nak melihat semula apa yang kita pernah laku kesilapan dalam hidup kita. Apakah keburukan yang pernah kita lakukan? Bagaimana kita nak buat benda itu supaya ia tidak berlaku dan sepatutnya kita tidak buat kesilapan tu. Bagaimana? Jadi kita kena lihat semula dan kita kena kaji, kenapa ya aku buat kesilapan tu? Sepatutnya aku tak buat benda tu. Jadi the next one, aku jangan buat lagi benda macam ni. Aku perbaiki diri aku, bagaimana aku nak menjadi lebih baik daripada kemudian. Jadi kita akan cultivate self-awareness ni dan kita akan develop capacity kita secara real time. Dia kata dekat sini, kita boleh kaji diri kita secara real time. Real time ni maksudnya masa kita tu real time. Jadi kita nak buat sesuatu, kita tengok, stop dulu. Okay, take 5, take a deep breath. Apa dia? Betul ke tidak aku akan buat ni? Betul tak aku nak buat ni? Dia kata self-awareness ni kita boleh kontrol diri kita supaya kita boleh tidak melakukan kesilapan. Next. Next, Audi. Okay, kemudian how to cultivate real-time self ni. Kita cakap, dia kata, pertama, openness. Openness, keterbukaan. Maknanya kita secara open, kita bercakap, kita mengkaji diri kita dan kita melihat bagaimanakah kita kena accept the fact that kita pernah buat kesilapan tersebut dan kita kena accept the fact how kita nak perbaiki diri kita. Kemudian kita observe. Next, Audi. Next. Okay, mula is openness. Dia kata, what thought or self-thought run through your mind leading up to the big decision at work? Expectation untuk suami isteri kita dalam kita bermasalah. Lepas tu, apakah explanation yang kita nak buat dengan kesilapan tu? Jadi, kita kena mengetahui apakah yang berlaku supaya kita secara open mengetahui diri kita, kita accept the fact that kita ni mungkin ada kesilapan dan kita nak buat perbaiki. Next. Kemudian kita juga mesti ada, apa orang kata, dalam kehidupan kita spend lebih kurang 5-10 minit kita tulis. Apakah journal kita? That's why kita hidup ni kita kena ada journal. Journal kita, hari-hari kita akan tulis apa yang kita buat. Lepas tu kita boleh kaji balik dalam seminggu ni journal kita. What we have done good so far dan bagaimana kita nak menjadikan diri kita lebih baik dan apakah kesilapan kita yang kita buat supaya kita tak ulangi kesilapan kita tersebut. Next. Kemudian kita observe. Observe ialah kita kena melihat, kita kena cari, kita kena tengok dari segi perspektif dekat dan jauh dan bagaimana kita nak melihat supaya kita ni nak overcome kita punya diri kita, mungkin yang cacar marba, yang addicted dengan sesuatu perkara ataupun kita punya behavior, sikap kita yang habitual. Maksudnya kita suka sangat korek hidung. Dekat depan orang korek hidung, dalam kereta korek hidung, semua korek hidung. Tapi sebenarnya itu adalah habit yang kadang-kadang kita pergi meeting. Tiba-tiba tangan kita ke sini je, betul tak? Tiba-tiba terlupa, rupanya kita tengah sigap korek hidung padahal kita sedang meeting. Jadi itu simple lah benda yang kita nak tengok secara simple. Tapi kita kena ada sikap bagaimana supaya kita
merubah diri kita daripada habit yang tak elok kepada habit yang lebih baik. Okay, next. Kemudian kita cuba melepaskan diri kita daripada anxiety. Saya tahu kadang-kadang saya rasa geram sangat. Saya rasa, kenapa ni tak boleh nak buat kerja ni cepat dalam masa ni. Kadang-kadang orang ni lambat hantar file, orang ni lambat respon. Kadang kita ada timeline. Kita kata, okey, kita kena siapkan kerja ni dalam masa 8 jam. Tapi kita nak dokumen ni lambat. Dokumen hilang, segala macam kat mana. Jadi kita punya timeline. Sebab bila kita buat perniagaan, kalau kita buat sesuatu kerja, kita ada timeline. Kalau kita tak dapat kita nak buat tu dalam timeline, kita akan rugi masa kita akan rugi banyak perkara dengan bukan masalah tu daripada kita. Masalah daripada surrounding kita. Jadi kita akan menjadi sangat anxiety. Kita sangat marah. Dan bagaimanakah kita nak memastikan diri kita dapat melepasi perkara-perkara tersebut dan menjadikan kita orang yang lebih tenang, sabar, relax, boleh buat, tak ada silap. Mungkin kita buat laju-laju kan silap. Tapi walaupun kita tenang, walaupun kita sabar, kita tak boleh bagi kerja yang boleh buat 8 jam, kita nak buat 8 hari. Betul tak? Okay, next. Kemudian objektif kita. Objektif kita ialah kita able to separate kita punya fikiran dan perasaan kita, behavior kita dengan identiti kita, dengan sense of self. Maknanya kita boleh compoundkan. Okey, yang ni ini pemikiran kita, ini perasaan kita, ini sikap kita. Kemudian kita cuba untuk engage as diri kita. This is ourselves. You kena terima, inilah diri saya, dan kita tidak melambangkan diri kita tu bagaimanakah kita adalah sebenarnya. Sebenarnya Hartini ni macam mana, sebenarnya Alia ni macam mana, sebenarnya Audi macam mana. Jadi kita perlu cultivate objektif ni dalam kita punya diary of thoughts. Aku ni sebenarnya orangnya lemah lembut. Tapi kalau aku marah, aku tak boleh sabarlah. Memang aku jerit. Kan? Tapi sebenarnya I'm very soft-spoken person. I'm a very relaxed person. I sangat lemah lembut. Tapi masalah aku ialah aku panas baran. Kau jangan buat silap, memang kau kena jerit atau kena baling file. So macam mana aku nak kontrol diri aku supaya kita cuba relax ourselves supaya kita tak. Sebab this is practice. Practice ni maknanya kadang-kadang kita nak cuba kontrol kemarahan kita. Tapi kita tak boleh nak kontrol sebab kadang-kadang kita rasa budak ni memanglah tak boleh harap langsung nak buat kerja. Memanglah, macam tu. Tapi sebenarnya perasaan itu adalah tidak. Mungkin bagi saya kita nak lepas geram, tapi kita sebenarnya sepatut kontrol diri kita, measurekan diri kita, dan kita boleh tengok. Sebab perasaan kita, mood kita ni akan boleh dia jadi performance kita tu boleh jadi tidak elok kalau kita tidak dapat mengawal perasaan kita. Jadi to improve our ability, kita mesti kepada objektif, kepada konten kita punya pemikiran, dan kita practice by using a thought diary. Next. Okay, ni thought diary ni adalah satu yang kita teknik. Kita cuba melihat diri kita, emosi kita, bagaimana kita nak reinstate perkara kita, macam mana kita nak improve diri kita, macam mana kita nak melahirkan apa yang dalam fikiran kita. Kadang-kadang kita ada banyak dalam kepala otak kita, kita nak tulis. Tapi bila kita jumpa bos, kita tak berani nak cakap kita punya perasaan ataupun objektif ataupun pandangan kita. Kenapa? Sebab kita bercakap dengan diri kita, kita simpan dalam hati jiwa kita. Tapi kalau kita tulis, okay, this is what I think, this is what I want to do, this is I think the best. So kita akan throw the idea melalui apa yang kita dah ada dalam thought diary kita. Okay, next. Kemudian kita kena tahu self-reflection ini adalah berkenaan pemikiran kita, emosi kita, keputusan kita, behavior kita, sikap kita, dan bagaimana skill ini untuk menjadikan diri kita lebih baik. Kita kena buat, sentiasa kita kena buat self-reflection
refleksi diri. What we gonna do? What we gonna do? We want to be a better person. We want to be make sure that we success. Kita nak achieve apa benda. I want to have something yang akan menjadikan bangga bukan sahaja kepada keluarga aku, kepada ummah, kepada rakan aku, kepada jiran aku. I want to do something good for my agama, bangsa dan negara. That's why kita akan ada openness, keterbukaan, observe, kemudian kita ada objektif kita dalam hidup kita. Next. Okay, these are purpose, ask, discussion. Ini adalah dia punya method lah ya. Next. Okay, ini adalah contoh kita akan buat sini reflective monthly reflection, reflective diary sheet. Yang ni kita boleh tengok apa kita nak buat. Okay, hari ni, minggu ni kita punya refleksi diri macam mana. Apa kita nak buat. What do we do? Are we doing good things today? Are we going to do better things tomorrow? Are we going to be the same person today? Or are we going to be the different person tomorrow? Why I want to be a different person tomorrow? Kenapa nak jadi orang yang lebih baik esok, lusa dan sampai, ataupun aku nak jadi orang baik hari ni je. Besok aku tak nak jadi orang baik. Besok aku nak jadi orang jahat. Besok lagi aku nak jadi baik. Besok lagi aku nak jadi, boleh ke macam tu? Tak boleh. Cannot. So we have to ensure that we want to be a better person every day. We want to be performing every day. We want to make sure that we can achieve something every day. We want to make sure kita boleh buat sesuatu dengan berjaya every day. Dan kita akan achieve satu kerja tu, kita akan bangga dengan kerja kita dan orang luar juga akan bangga dengan kita. Dan kita kena apa, nawaitu kita tu dengan refleksi yang kita ada tu banyak benda. Kita dah hidup, saya dah 53 tahun, saya nak kena refleksi diri saya daripada umur. Okay, saya masuk kindergarten. I think saya masuk kindergarten when I was age 4, 5, 6. Jadi I kena refleksi what do I do, who I meet. It's like you go down to the memory lane. You go down to the memory lane, melihat apa yang ada dengan kita dan dulu dan bagaimana kehidupan kita sekarang dan apakah yang kita achieve, apa yang kita ada masalah, bagaimana kita nak kurangkan masalah kita, bagaimana kita nak kecilkan jurang kita dengan silaturahim kita dengan diri kita, suami kita, anak-anak kita, mak bapak kita, keluarga kita, kawan kita, sahabat anda kita. Bagaimana kita nak connect the whole thing jadi satu dan kita bangga dengan diri kita because kita tahu dalam 100% kehidupan kita mungkin kita akan buat kesilapan 20% je. So how kita nak kecilkan 20% tu, kita kecil dan kita carikan bagaimana kita nak reduce until we have a better self one day, insyaAllah. Okay, so itulah yang saya faham berkenaan refleksi diri. Ni dah berapa? Setengah jam Tak sampai? Okay, setengah jam. So kalau ada soal jawab, nak tanya, apa-apa je tanya. Boleh tanya, ada setengah jam sebab selalu ada cakap kan. Tapi very simple. Self-reflection is to look at yourself. At yourself what you do, what you have been doing, what do you want to be, macam mana you nak jadikan diri you lebih baik dan apakah yang membuatkan kita menjadi lebih baik, apakah yang membuatkan kita tidak baik, apakah sikap-sikap kita yang buruk. Okay, kita kata kita panas baran, kita tak suka nak berkawan, kita suka duduk dalam bilik je, kita tak suka nak bercampur dengan orang. Kita makan nanti, kita beli pisang goreng, kita sorok masuk kat bilik je makan seorang-seorang, tak nak sharing kan. Kalau makanan sedap, tak mau bagi nanti orang makan habis aku punya kuih. Tak boleh. So kita tahu, jadi kita sendiri tahu diri kita kan. Jadi kalau kita suka, kita nak pergi jalan, kita sorok-sorok, tak mau masuk Facebook, tak nak masuk Instagram, nanti semua orang tahu aku pergi mana, tak nak pergi tahu kan. Jadi sekarang aku nak pergi jumpa si Anu, tak boleh gambar dua-dua, nanti dia orang cakap kita gosip pasal dia orang. Padahal orang pun tak peduli kau punya pasal lah, kau nak pergi mana, ada aku kisah? Tak ada kan. Jadi so kenapa kau orang nak sibuk-sibuk? Aku ni suka, aku punya hal, aku buatlah. Yang kau sibuk apa hal? Kau sibuk kau yang penat fikir pasal aku. Kenapa? Baik aku buat suka macam tu lah. So, kita kena sentiasa be outside, be relaxed. Come on, ya. Jadi kita kena be happy.
Jadi kita buat apa yang kita happy. So kalau orang tu kata tengok-tengok, lah ngada-ngada ambil gambar macam tu tunjuk lah ngada-ngada. Kau ngada, aku suka lah. Aku punya Facebook, aku punya IG, aku punya Twitter. Kau kenapa? Kau suka, kau buatlah. Macam tu kan. So kita kena ada relax mind. Jangan kita alah janganlah nanti kan dia orang nampak kan, alah nanti kan dia cakap. Buat apa kita nak fikir pasal orang lain? Orang lain punya fikir dia punya pasal. So yang penting kita tahu apa yang kita buat. Time kita buat ini kerja, kita buat kerja dengan terbaik. Kita buat everything perfect. Kita tak ada bos kita, kau ni kenapa tak siap lagi? Mana file saya minta 10 kali minta tak sampai-sampai lagi atas meja aku, kenapa? Jadi itu kena self reflection. Kenapa awak tak siapkan kerja tu? Dah 10 kali bos tanya kau tak siap-siapkan kerja kau, kenapa? Pasal apa? Apa masalah kau tak tahu buat? Kalau kau tak tahu buat, kau tanyalah, bos sebenarnya saya tak tahu buat benda ni. Bos boleh ajar tak apa yang saya nak buat 1, 2, 3? Kan senang. Kalau kau tanya, kau tak adalah kena tanya 10 kali. Ni kau cakap, ajak bos, tengah buat, bos tipu. Ajak bos, kejap bos, tipu lagi. Kejap. File hilang lah bos. Bos, dia dekat komputer, dia kena virus lah bos. Padahal sebenarnya tak tahu kerja. Dan tak nak bertanya. So, this is self-reflection also. You need to ask. And then lepas tu you buat. Ada setengah orang dia kata, okay, I buat je. Datin cakap, aku kena buat. Kalau tidak kan, Datin sembuh kat aku. Dia sembuh kat WhatsApp satu. Dia sembuh kat telefon satu. Kan dia telefon aku, dia jerit lagi satu. Lepas tu aku kena baling file. So, jadi, aku buat dulu. Nanti dia datang. Datin betul tak? Tak apa. Okey ni, okey bagus. Tapi you betulkan ni? Kan senang macam tu, kan? Tapi aku takut, macam mana ni tak tahu. Kalau tanya orang ni pun tak tahu. Aku tak tahu. So jadi masalahnya, benda tu tak selesai. Because, it's not because you do not want to do. Tapi you tak tahu nak buat, you tak nak belajar, you tak nak tanya. Macam mana? So jadi salah sendiri. So these are the things. We need to reflect ourselves. And then lepas tu, saya believe, do everything the right way. Just do. Jangan kisah apa orang nak kata apa, gelantak dia orang. Kalau kita semua orang nak bercakap pasal kita, dan ni kita duduk bawah tempurung je lah. Bawah batu, bawah gelap, tak payah buat apa-apa. Duduk lautan. Sebab tu orang tak tanya. Tapi, you percaya tak? Yang dalam lautan kata, si Liza tu kenapa duduk lautan ni kerja dia? Tak ada keluar-keluar. Pun orang kata juga. Betul tak? So jadi, you don't care what people talk about you. You just go on buat the right thing. Just do the right thing. And you know the guidance. Kita dah ada guidance kita dalam hidup kita. Kita kena, of course, kita kena jaga diri kita, tata susila hidup kita, semayang 5 waktu, ada masa boleh mengaji, dengar kata mak bapak, sayang suami, sayang isteri, sayang anak beranak, sayang keluarga, sayang kawan-kawan, bersedekah dengan jiran-jiran, lepas tu kabar baik dan sebagainya, ada duit sikit, sedekah Jumaat, 10 sen, 20 sen, tak kisah, dan lepas tu you just have to go with your own life, happy, be happy, just happy. Because kalau tidak nanti kita sesak, kepala kita pening, kita jadi tension, muka kita berkerut, nanti banyak pigmentation, lepas tu ada eye bag, lepas tu senyum pesengit, tak ada senyum manis. Jadi macam mana? Sebab dalam hati kita there is something wrong. It's not because we have something wrong that we need to let it out. So when you have this diary that I'm talking about, diary yang kita kata reflection of diary ni, kita akan tulis what's wrong with me. Kadang kita belajar, bangun tidur kita senyum. Belajar senyum. Tengok kat Facebook kalau senyum macam ni cantik tak? Macam ni cantik tak? Macam ni cantik. Macam mana? Kita tahu sendiri macam mana kita cantik. Jadi bila kita nak ambil gambar, kita dah tahu position diri macam ni. Manis. Tahu? Tahu tak? Kalau tidak, kita dah aku senyum, gigit dia sekanek. Nanti buat apa? Nanti orang kata teruk. Dan nak masuk Facebook, Instagram konon, gambar pun buruk. Betul tak? Kadang kita pun cakap macam tu lah, tak percaya. Cakap dengan saya, siapa yang tak ada cakap macam ni? Tipu kalau tak ada, kan? Betul tak? So, kita kena sendiri tengok dekat gambar tu macam mana. Kita exposing diri kita macam ni, kan? Hello, it doesn't matter. Tak doesn't matter, don't risau. Kita jangan risau. It's our self.
kita just diri kita be ourselves. That's right. Okay. At least kita tahu besok kalau kita dah tak ada, katalah kita dah tak ada, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nanti Audi nak keluar balan surah Al-Fatihah. Gambar kita cantik, dia senyum macam tu. Tahu tak? Tadi orang kata, alah lawa dia tu kan, dah meninggal pun lawa juga macam tu. Betul tak? Jadi kalau tidak kita nak cek gambar pun senyum pun susah. Pasal apa? So, just be happy. Be happy, do whatever. Sekarang kita pergi petik cili. Petik cili, petik. Kalau cili tu busuk je buang macam tu. Lepas tu kan ambil. Merah tak merah. Kalau merah kan Halimah kata jangan petik yang tak merah. Okey, tak petik. Merah, petik. Macam tu. So, kita kena buat benda-benda macam ni supaya kita happy. Kalau tidak, kita nak duduk bawah tu kan panas tu. Habiskan muka dah lah pakai foundation. Kita dah pakai all these lawa-lawa kan, kena duduk ke bawah panas kan, lepas nak cuci muka. So a lot of things, but that is self-reflection. That means that we just be happy. Be happy whatever you do, because when you are happy of whatever they're doing, you become your dalam dada tu kan rasa lapang aja. Lapang selapang sangat, you know. Just be happy. So alhamdulillah, thank you very much for listening to me. Thank you very much. This is my first time bercakap berkenaan dengan refleksi diri. Jadi kalau boleh, kita sama-sama belajar. Kalau ada silap dan salah, saya minta maaf dan minta ampun. Dan saya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya YBK terus maju, cemerlang. Allah bagikan hidayah petunjuk untuk buat kerja baik. Datuk sihat, Alpa sihat, panjang umur. Semua pengurusan sihat, prihatin sihat, tim sihat. Murah rezeki, kaya raya, beriman, happy, gembira dan terutama kita dapat syurga tertinggi di jannah. Dan kalau boleh nak minta jadi jiran, nak jadi jiran dengan Rasulullah. Bukan jiran dengan Michael Jackson, tak tahu lagi dia kat mana. So jadi kita nak jiran dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu saja. Thank you so much. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.